الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Muslimin muslimat sekalian, sambung muka surat 45, muka surat 45 ayat 265. Marilah sama-sama kita membaca, kemudian kita belajar memahami kalam Allah, bahasa Allah. Kemudian kita cuba keluarkan isi yang ada dalam kalam Allah itu. Kemudian kita amalkan, kita cari apa yang kita boleh amal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami sekalian, wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami ini orang-orang yang suka dan sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ij'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, yang faham, yang pakar di dalam Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami, sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami, sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Kau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada di dalam majlis ini, khususnya yang mengikuti majlis ini, khususnya keluarga kami serta muslimin muslimat seluruhnya, khususnya saudara-saudara kami yang sedang berjuang di Palestin, Gaza. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakan juga kepada kami hikmah, yakni faham dalam agama. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang salih. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ini tajuk kita perbandingan orang-orang yang infak dan ikhlas. Infak dan ikhlas dalam mencari redha Allah. Wa mathalu dan perumpamaan alladzina, orang-orang yang yunfiquna, mereka sentiasa infak. Kita terjemah yunfiqun, mereka sentiasa, tambah sentiasa. Dalam terjemah tak ada. Sebab apa kita tambah sentiasa? Sebab fi'il ini fi'il continuous tense, fi'il mudhari' dia panggil. Maknanya nilai fi'il mudhari' ini berterusan. Nah, amwalahum, dia sentiasa infak akan harta mereka. Apa tujuan dia infak harta dia? Ibtigha'a, hal keadaan hatinya tulus mencari mardati, keredaan Allah. Satu tujuan dia. Tujuan kedua, wa tathbitan min anfusihim. Satu ibtigha'a, yang kedua tasbit, meneguhkan, untuk teguhkan min anfusihim, dari dalam diri dia. Okey, perumpamaan orang yang infak begini, kamathali jannatin, seperti umpama. Ni kita, kalau kita nak faham
nilai orang infak ibtira' mardatillah wa tasbitan min anfusihim ni tak boleh nampak. Tapi kalau kita bawa perumpamaan kamasali jannah, ni baru kita nampak. Ka seumpama masal, ka seperti, begitu. Ka dua kalimah tu. Ka seperti, masal umpama. Ada jannatin, satu kebun, birabwah, kebun ni duduk di atas bukit. Rabwah ni bukit tidaklah tinggi, bukan tinggi yang macam di Kemerahailan tu laku. Nah, birabwatin asabaha wabilun. Dia duduk tanah tinggi di rabwah. Asabaha, kebun tu didatangi wabil. Asa ni menimpanya ataupun menyiraminya. Asabah, menimpanya. Apa yang menimpa kebun tu? Wabil. Wabil ni hujan lebat. Dia duduk atas bukit, hujan lebat, tak ada masalah dia kan. Kalau dia duduk bawah bukit, hujan lebat, habis cara. Ini duduk atas bukit, hujan lebat, tak ada isu bagi dia. Wabil. Apa kesan ataupun nilai wabil kepada kebun yang ada di tempat rabwah, tempat tinggi? Fa'atat ukulaha dhi'fain. Itu kelebihan yang Allah buat. Fa'atat, kebun itu mendatangkan ukulaha. Ukul makna akal, makan. Ukul ni hasil, kita terjemah hasil. Ukulaha, tu kebun, hasil kebunnya dhi'fain, dua kali ganda. Dhi'fain ni boleh jadi, kata ulama, dua kali ganda tu hasil cantik lah. Maknanya buah dia tu lebat dan juga maknanya kalau hari biasa, musim biasa dia biji, ni dua biji, mungkin lebih. Dhi'fain, dua kali ganda. Ada ulama kata dhi'fain ini dia berbuah dua kali, buah habis, buah pula. Itu dhi'fain juga, dua kali ganda. Sama ada sekali tetapi buah lebat, buah banyak, ataupun habis sekali berlaku pula pembenihan bunga dan berbuah kali kedua. Itu dhi'fain. Satu, fa in lam yusibha, kalaulah benda tak berlaku, benda hujan lebat tak berlaku di tanah yang sama, tapi fatallun ni hujan renyak rimis, tapi tal ni makna tawil, berterusan. Hujan berterusan, sikit-sikit tapi berterusan. Maknanya mungkin hujan pagi sikit ataupun yang menyebabkan tanah tu sentiasa subur. Itu dia juga memberi nilai yang sama. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu, ini ayat lain, habis kat tu je. Maknanya perumpamaan satu kebun, kalau hujan lebat dia akan menghasilkan dua kali ganda. Kalau hujan tak lebat, dia akan menghasilkan buah berterusan. Kita nak faham macam mana dengan sedekah ni, dengan infak kita, zakat kita ni, kan? Kita kena faham macam ni. Kita buat infak, satu, setiap kali cukup. Infak ni kata ulama zakat. Yang paling penting zakat lah, zakat wajib. Dan termasuk juga infak-infak sunat lah. Kalau kita tunai zakat, mesti ada dua benda yang kita kena letak dalam jiwa kita. Yang pertama, ibtira'a mardatillah. Kita buat tu nak cari redha Allah. Yang kedua, tasbitan. Kita nak teguhkan pegangan kita, iman kita. Dengan dua cara kita infak. Sama ada kita infak
macam hujan lebat tu. Kita infak macam hujan lebat. Macam mana infak macam hujan lebat? Kan? Bilal, macam mana infak hujan lebat? Masuk 1,000 terus. Kan? Masuk 1,000 terus dalam tu. Bulan depan masuk pula. Panjang lah. Kan? Tapi hujan yang rimis RM1 turun sama. Turun masuk sentiasa. Tapi rimis, gerimis pula. Gerimis maknanya RM1 sehari berterusan. Maknanya sama je. Yang ni bagi sekaligus. Diam. Tapi kalau yang ni gerimis kan, RM1 tapi berterusan. Yang ni hujan lebat sekali sebulan. Boleh hasil 2 kali ganda. Kan? Yang ni pun jadi mana-mana dua tu boleh. Hujan lebat pun dapat hasil. Kebun tu kan, hujan sikit-sikit pun dapat hasil. Yang penting ada hujan. Jadi jadilah kita ini kebun yang berada di tanah tinggi. Apa sebab kebun berada di tanah tinggi? Melihat keperluan, kan? Janganlah kita duduk di bawah bukit tak nampak keperluan. Infaklah, kita tengok sekeliling. Infak, kenapa infak? Ramai di bawah itu yang sedang menunggu buah-buah yang terhasil daripada kebun kita, kan? Tengok itu perumpamaan, perumpamaan yang cukup indah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi, hujan lebat ialah dinilai dari sudut sejauh mana keikhlasan dan hambatan hati kita untuk dapat redha Allah. Dia ni kadang-kadang orang kaya ni kan, dia infak, dia tak rasa duit dia ini ada nilai kalau dia tidak infak. Dia rasa dia jutawan pun tak ada guna dia jutawan kalau dia tidak beri zakat. Sebab macamlah memberi zakat ini tanah yang kering yang ditimpa hujan yang menyuburkan harta dia. Kalau dia harta banyak tapi tidak keluar zakat, macamlah satu tanah yang ditanam yang kering kontang yang hasilnya tidak akan mendatangkan kebaikan selepas tu. Apa dah? Makna infak ni, zakat ni secara khususnya seolah-olah kita menyirami kebun kita, dan kebun kita akan mendapat hasil yang banyak. Ini yang kita tak faham ni. Pak zakat kenapa kena bayar? Habis duit sejuta bayar. Sejuta berapa? Kalau sejuta kena bayar zakat. Banyak tu. Nah, kalau beri cucu lepas boleh masuk buat PhD tu. Boleh daftar PhD kalau sejuta keluar zakat. Kalau keluar zakat, baik aku simpan ke cucu aku, boleh buat PhD. Kan? Kita nampak yang tu. Kita tak nampak kalau aku tak keluar zakat, kering kebun aku ni. Kan? Nanti tak ada hasil, ni hilang, mampu habis. Mati habis pokok-pokok. Bukan setakat zakat je hilang, pokok pun hilang. Itulah perbandingan yang Allah banding yang cukup menyentuh hati kita dalam bab mengeluarkan harta mencari redha Allah. Dan yang lain pula ialah tasbih ni. Tasbih ni dia rupa-rupanya zakat ni dia boleh mengukuhkan pegangan kita, boleh menguatkan. Kalau kita kata pegangan kita tak kuat, untuk kuatkan pegangan kita kena infak. Sepertilah kebun kan, kalau kering pokok, kita tanam pokok elok, benih elok, tapi air tak ada, hujan tak ada, gerimis pun tak ada, maka kebun kita itu tidak tasbih, tak kuat dia punya pegangan dah kan. Mungkin tanah tu dia tidak memegang pokok itu, sehingga pokok itu mungkin tercabut kerana kering. Jadi untuk kuatkan, untuk tasbih pokok tu kena siram. Jangan siram banyak sangat kan. Apa tak? Begitu jugalah untuk kuatkan hati kita supaya ikhlas, sentiasa kita menjaga zakat ataupun infak-infak
infak-infak yang kita diperlukan. Kemudian bila kita faham yang tu, ayat akhir tu, yang ni ayat akhir ni, wallahu bima ta'maluna basir. Ayat ni kita kena faham dua. Kita kena cari subjek predikat. Subjeknya Allah. Allah dalam segala-galanya, kita main point yang kita buat infak mencari Allah, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kita cari redha Allah? Sebab Allah itu basirun. Basir, amat melihat terhadap apa? Terhadap perbuatan kita. Kita infak, dia tengok kita infak. Ada, dia nilai kita infak no. Kalau kita infak sunat, apakah kita infak tu macam hujan gerimis ataupun hujan lebat? Dah. Sebab apa kita infak macam gerimis? Sebab ada sebab-sebab. Kita kena beritahu Allah. Allah duk pandang kita ni. Kita duk buat ni. Ya Allah, masa kita infak RM1 tu, ya Allah, aku ni buat RM1 ni, aku nak supaya aku ni terteguh sentiasa infak tiap-tiap hari. Aku bagi RM1. Yang bagi RM1,000 tu, dia kata, ya Allah, aku sibuk. Yang RM1 tu aku kira bagi sekaligus. Dah. Boleh kita buat macam-macam pun. Yang penting, Allah itu basirun. Allah memandang, melihat, menilai apa yang kita lakukan. Sebab tu Allah kata, wallahu bima ta'malun. Asalnya dua je ayat ni. Wallahu basir. Dah. Wallahu basir. Allah itu basir. Subjek Allah, basir, predikat. Cukup Tapi dia letak antara Allah dengan basir itu, Allah dengan sifat Allah itu, dua kalimah lain, iaitu bima ta'malun. Dengan apa sahaja yang kamu amal, yang kamu buat. Maknanya apa pun yang kita buat, biarlah kita rasa Allah sedang memandang perbuatan kita. Allah memandang perbuatan kita. Bila kita rasa Allah memandang, bercakaplah dengan perbuatan kita itu. Ya Allah, kau terimalah infak aku ini walaupun RM1, ya Allah. Mudah-mudahan aku boleh tasbih, boleh berterusan infak aku ini. Itulah yang dapat kita ambil daripada ayat ini. Satu lagi dalam ayat ni, di awal ayat ini dia ada waw. Perasan tak tu? Wa masalu. Apa makna waw di sini? Waw di sini makna dan. Dan maknanya dia masih lagi bersambung dengan ayat sebelum. Ayat sebelum ayat 2 nampak kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kan? Wahai orang yang beriman, jangan kamu batalkan sadaqatikum, makna jangan batal sedekah, maknanya jangan batal pahala sedekah itu dengan sebab al-manni, umpatan, wal adha, dan menyakitkan orang yang menerima infak. Dan manni wal adha ni antaranya kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti seorang yang infak harta dia untuk nak tunjuk-tunjuk kepada orang ramai. Itu setakat tu. Lepas tu wala yu'minu billah wal yaumil akhir, tu cerita lain lah yang kita dah bincang hari tu. Maknanya satu sudut, bahkan ayat yang kita baca hari ini syarat pertama riak. Kan, riak kita kena buang supaya kita tidak sia-sia sedekah kita. Yang kedua, kita sedekah tu kena niat. Kena niat. Tak boleh sedekah tak niat. Kita zakat ke sedekah biasa pun kena niat mencari redha Allah, dan niat menguatkan tasbitan min nak kuatkan jiwa kita dengan tuntutan agama. Itu dua lah.
Jangan riak dan kena niat. Kalau dia tak riak tapi tak niat, tak boleh juga. Mesti ada ibtigha' mardatillah, dan yang kedua tasbitan li anfusihim min anfusihim, itu. Itu je lah. Ayat yang kedua gini, ayat 266, 266. Ayawaddu, asalnya yawaddu ni wadda, yawaddu mawaddah. Perkataan yawaddu ni daripada perkataan mawaddah. Soalan, adakah ingin, adakah menyukai? Siapa yang suka? Ahadukum, mana-mana orang di kalangan kamu, laki ke puan, adakah kamu suka? Apa dia? Antakuna lahu jannatun, bahawa takun, memilikilah takun tu, baginya jannatun, satu kebun. Suka tak? Ada kebun. Suka tak ada. Kalau nak bagi kebun, tak ada siapa, aku tak nak pecin nak lagi. Padahal tak orang dah nak pergi kebun. Terima lagi kalau orang bagi. Suka. Jannatun, satu kebun. Apa dia kebun tu? Sifat kebun tu. Kebun tu min nakhilin wa a'nab. Ditanam di kebun itu kurma, a'nab, anggur. Kebun kurma dan kebun anggur. Suka tak? Kata Allah. Kita kata ahlan wa sahlan ya Allah. Suka sangat ya Allah. Bukan setakat itu sahaja. Tajri min tahtihal anhar. Di sebelah kebun itu ada sungai-sungai yang mengalir laju air. Berarti situ lah. Kita kena ambil pula lahu fiha min kulli thamarat. Lahu tu yang pertama, antakuna lahu jannah, dia ada kebun tu daripada nakhil, daripada a'nab, dan di kebun itu ada sungai yang mengalir laju airnya. Bayangkan macam mana kebun tu. Selepas tu lahu mi fiha, dia juga memiliki di kebun tersebut min kulli thamarat, bukan sekadar tamar, kurma dan juga anggur saja, tapi dia ada juga di samping tu, di samping kebun tamar, kebun anggur tu ada semua jenis ath-thamarat, berbagai-bagai buah-buah yang terhasil. Mungkin buah limau, mungkin buah-buah lain yang banyak. Biasanya kita tanam pokok asas ialah pokok kurma, dia tinggi. Lepas tu pokok anggur, dia jarang-jarang. Di tengah-tengah tu kita boleh tanam sayur. Sebab apa? Sebab ada air sungai. Di tebing-tebing sungai tu kita boleh tanam. Kalau orang ada kebun gini, kaya dia. Selain daripada buah asas, buah kurma dan buah anggur, dia ada tanaman-tanaman sampingan untuk dia makan dan dia untuk jual. Allah kata, kamu suka tak kalau aku bagi kamu kebun yang macam ni? Sukalah. Baik. Allah nak cerita tentang kebun ke tentang diri kita ni? Kita tengok dulu. Wa asabahul kibaru. Tadi kita kata suka. Wa asabahul kibaru, maka lama dia sampailah tibanya masa 60-70. Kibar, tua kan. Bukan kebun tua, pemilik kebun tu. Bukan kebun tu tua. Walahu dzurriyatun, dan dia adalah anak cucu, tapi anak cucu tu du'afa, lemah. Anak cucu yang tak pandai macam dia jaga kebun tu. Dulu dia jaga pandai kebun subuh, kurma, anggur subuh, lepas tu dia tanam pula di sekitar sungai tu berbagai-bagai buahan, maka dia dapat nikmat yang cukup banyak. Tapi dia tak latih anak cucu dia. Bila dia tua, walahu dzurriyatun, dia mempunyai zuriat. Zuriat ni zuriat tuan kebun ke zuriat anak-anak pokok tu? Kan?
Boleh kita bayangkan kalau kita tanam benih pokok tu yang du'afa, benih yang tidak baik, dia tidak akan menghasilkan pokok-pokok yang baik seperti mana yang kita dapat sebelum ni. Begitu jugalah tuan punya kebun itu, kalau dia tidak ada orang yang mewarisi kebun dia yang kuat, bahkan du'afa, mungkin dia tak reti nak jaga, menyebabkan kebun itu akan rosak juga. Sebab itu Allah kata walahu dzurriyyatun du'afa. Bila pemilik itu yang mewarisi kebun-kebun yang segar yang baik itu du'afa, apa yang berlaku kepada kebun tu? Fa asabaha i'sarun, maka menimpalah tu kebun. Fa asabaha ay fa asabal jannah, menimpa kebun itu i'sarun, angin kencang. Angin kencang. Masalah semasa angin datang tu pokok tak kuat dan pemilik pun tak berapa kuat, tak berapa pandai nak jaga kebun tu. Apa berlaku pada kebun, kata Allah? Dia dah tak berapa kuat, maka menimpalah kebun itu yang lemah, orang yang lemah itu. Fihi narun, i'sar itu, angin kencang itu bersamanya nar, api, maknanya panas. Dahlah angin kuat, tapi dalam masa sama cuaca yang panas sangat-sangat, kena je sikit api, fahtarakat, akan terbakarlah kebun itu. Kita boleh faham dua sekarang ni. Sama ada kebun itu sebenarnya Allah nak cerita kepada kita, ataupun Allah nak cerita zuriat kita ni, yang kita duduk tanam, duduk beranak, bercucu ni. Kalau kita tak beri benih agama, tak bahagiakan dengan agama, apa jadi kepada mereka? Mereka akan terbakar di penghujung. Kita dah tak ada dah masa tu. Kita dah kibar, kita dah tua, tak erak dah. Anak kita yang kuat, tapi anak kita tidak bajai macam kita dibajai dulu. Masa kita muda dulu, dibajai oleh ibu dan ayah kita jadi orang yang kuat. Maka kita kena bajai anak-anak kita dengan kekuatan agama seperti mana kita dapat. Maka terwarislah kebun-kebun itu, terwarislah tuan punya kebun itu dengan waris-warisan yang terbaik, yang kekal selama-lamanya sampai Allah ambil bumi ini. Tetapi kalau kita biarkan anak cucu kita tanpa agama, bumi kita ini akan diwarisi oleh api yang membakar. Boleh jadi api itu ialah musuh-musuh. Boleh jadi api itulah orang lain yang menghapuskan pemiliknya, sehingga dia tanam dengan cara dia. Nampak tak? Israel hari ni dia nak hapuskan Gaza semata-mata dia nak tanam dengan tanaman dia. Tanaman dia tu dia pandai tanam, dia pun nak hapus orang lain. Jadi jangan sampai Gaza ini terbakar sehingga dia merebak bakaran dia kepada jiran-jiran dia dan kepada mana-mana orang yang jiwanya macam Hamas akan dibakar kalau kita biarkan Hamas itu terbakar. Maka Hamas dan tentera Qassam dia berjuang habis-habisan untuk menjaga kebun supaya tidak terbakar. Dibajai dengan jihad, dibajai dengan semangat yang tinggi. Mudah-mudahan kita juga mendapat nilai-nilai ataupun kesan daripada perjuangan mereka, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa tujuan Allah menceritakan ini semua? Kata Allah, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah yubayyin, sentiasa menerang, memperjelaskan Allah oleh Allah. Yubayyin itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini Allah sentiasa menerang cerita ini kepada kita. Kalau kita tak baca Quran, kita tak dapat. Kita tak dapat. Sebab itulah yubayyin ini seolah-olah Allah minta kita jangan putus walaupun satu hari
menatapi Quran, sebab dia tak berhenti terang pada kita. Tiba-tiba kita cabut diri untuk bersama Quran. Salah kita kalau kita dibakar oleh kehidupan yang salah. Begitu. Kadzalika yubayyin, sentiasa menerang. Siapa menerang? Menjelas. Allah. Untuk siapa? Lakum, kepada kamu sekian. Apa yang Allah jelas kepada kita? Al-ayat, ayat-ayat tadi. Tujuan apa Allah jelaskan itu? La'allakum tatafakkarun, mudah-mudahan kamu, pasti kamu. La'allakum ini datang daripada Allah, terjemah pasti. Pasti kamu menjadi orang-orang yang sentiasa fikirannya aktif. Aktif. Kalau kita tak baca Quran, kita tidak aktif. Fikiran dia kita jadi beku. Jadi kalau baca Quran, dia akan tatafakkur. Tatafakkaru, sentiasa berfikir. Yubayyinullah, kita kena fokus, continuous tense. Tatafakkaru, kita kena fokus. Kamu itu kata Allah kena sentiasa berfikir. Untuk kamu berfikir, mestilah kamu sentiasa bersama Quran. Untuk kamu sentiasa bersama Quran, mestilah kamu tadabbur dan hayati apa yang kamu baca. Itulah penerangan ataupun penjelasan yang kita dapat daripada ayat ini. Jadi kesimpulan yang kita boleh ambil daripada pertemuan hari ini ialah kita kena baiki diri kita macam kita jaga kebun kita. Dan yang kedua, jangan biarkan anak cucu kita tiada benih-benih yang baik. Takut-takut ia terbakar di pertengahan jalan, seperti terbakarnya kebun yang tidak dijaga dengan sempurna, yang tidak dihujani dengan hujan yang paling kurang talun, hujan gerimis. Dengan demikian, insya-Allah menjadi suatu pengajaran kepada kita untuk kita sama-sama dan sentiasa berfikir. Sekadar itu, insya-Allah kita berhenti setakat ayat 266 dan kita sambung ayat 267 di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan apakah perkara yang kita perlu infak, sama ada yang baik ataupun yang lebih yang kita tak nak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kejap. Allah.